Bab 3. Sabar. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu." Surah Ali Imran ayat 200. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Dan sungguh akan kami berikan cubaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Surah Al-Baqarah ayat 155. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas." Surah Al-Zumar ayat 10. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan." Surah Al-Shura ayat 43. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Jadikanlah sabar dan solat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar." Surah Al-Baqarah ayat 153. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu." Surah Muhammad ayat 31. Ayat-ayat tentang perintah bersabar dan keutamaannya sangatlah banyak. 26. Daripada Abu Malik Al-Haris Al-Ashim Al-Ashari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, "Bersuci itu adalah separuh iman. Walhamdulillah, memenuhi timbangan. Subhanallah walhamdulillah, keduanya memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Sedangkan solat adalah cahaya, sedekah adalah bukti, sabar adalah pelita. Al-Quran adalah hujah bagimu atau bencana ke atasmu. Setiap manusia pada waktu paginya ada yang menjual dirinya untuk kemudian memerdekakannya atau malah membinasakannya." Diriwayatkan oleh Muslim. 27. Daripada Abu Sa'ad Ibn Malik Ibn Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahawa beberapa orang kaum Ansar meminta kepada Nabi SAW dan baginda pun memenuhi permintaan mereka. Kemudian mereka meminta lagi dan baginda tetap memberinya, hingga habis apa yang ada pada tangan baginda. Baginda lalu bersabda kepada mereka ketika telah menginfakkan segala sesuatu di tangannya, "Apa jua kebaikan yang ada padaku, maka aku tidak akan melonggokkannya jauh dari kalian. Barang siapa yang bersikap ifah, yakni tidak meminta-minta, maka Allah akan menjadikannya orang yang bersih. Barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan menjadikannya kaya. Dan barang siapa yang berusaha untuk sabar, maka Allah akan menjadikannya seorang penyabar. Tidak ada orang yang diberi kurnia yang paling baik dan paling luas daripada kesabaran." Muttafaq alaih. 28. Daripada Abu Yahya Shu'aib Ibn Sinan radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh luar biasa keadaan orang mukmin itu. Segala sesuatu pasti mendatangkan kebaikan baginya, dan itu tidak dimiliki oleh sesiapa pun kecuali orang mukmin. Jika diberikan sesuatu yang menggembirakan, dia bersyukur, dan itu adalah satu kebaikan baginya. Jika ditimpa suatu musibah, dia bersikap sabar, dan itu adalah satu kebaikan baginya." Diriwayatkan oleh Muslim. 29. Daripada Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, tatkala Nabi SAW mengalami sakit tenat, keadaan menjadi kelam kabut. Melihat itu, Fatimah radhiyallahu anha berkata, "Aduh, betapa sakitnya ayahandaku." Mendengar itu, baginda bersabda, "Ayahandamu tidak akan mengalami sakit lagi setelah hari ini." Tatkala baginda telah meninggal dunia, dia berkata, "Duhai ayahandaku, dia telah mendatangi Tuhan yang memanggilnya. Duhai ayahandaku, syurga Firdaus tempat tinggalnya. Duhai ayahandaku, kepada Jibril kami menyampaikan kabar wafatnya." Ketika telah dikebumikan, Fatimah radhiyallahu anha berkata,
apakah diri kalian merasa nyaman menimbun tanah di atas jenazah Rasulullah SAW? Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. 30. Daripada Abu Zaid, Usamah ibni Zaid ibni Harithah, Maula Rasulullah SAW, dan kesayangannya, anak dari orang kesayangannya, radhiyallahu anhu. Beliau berkata, anak perempuan Nabi SAW telah mengutus utusan bahawa anak lelaki saya telah menemui sakaratul maut. Maka mohon saksikanlah kami. Baginda mengirimkan ucapan salam dan bersabda, sesungguhnya milik Allah semata segala dia ambil dan segala yang dia berikan. Segala sesuatu di sisinya telah ditulis dengan ajal yang ditetapkan. Maka bersabarlah kamu dan harapkanlah reda Allah. Anak perempuan Rasulullah SAW mengirim utusan kepada baginda, bersumpah ke atasnya supaya menemuinya. Baginda berangkat menuju rumah anak perempuannya itu yang disertai oleh Sa'ad ibni Ubadah, Muaz ibni Jabal, Ubay ibni Ka'ab, Zaid ibni Sabit dan beberapa orang sahabat yang lain. Anak kecil itu diserahkan kepada Rasulullah SAW. Baginda lalu mendudukkannya di pangkuannya sementara nafas anak itu sudah tersekat-sekat. Melihat itu, kedua-dua mata Rasulullah SAW mencucurkan air mata. Sa'ad berkata, Ya Rasulullah, apa ini? Baginda menjawab, ini adalah rahmat yang dijanjikan oleh Allah pada diri hamba-hambanya. Dan dalam satu riwayat, di dalam hati orang yang dia kehendaki dari hamba-hambanya. Sesungguhnya Allah hanya merahmati dari hamba-hambanya orang-orang yang pengasih. Muttafaq alaih. 31. Dari Syuaib radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, ada seorang raja dari kalangan umat sebelum kamu. Dia memiliki seorang tukang sihir. Ketika sudah berusia tua, dia berkata kepada raja, sesungguhnya saya telah tua, maka utuslah kepada saya seorang pemuda agar saya mengajarnya ilmu sihir. Raja pun mengutus seorang pemuda kepadanya untuk diajarkan ilmu sihir. Dalam perjalanan, pemuda itu menjumpai seorang rahib. Dia duduk kepada rahib dan mendengarkan ucapannya. Ternyata apa yang dikatakan oleh rahib terkesan di dalam hatinya. Apabila hendak menemui tukang sihir, pemuda itu terlebih dahulu menemui rahib dan duduk menghadapnya. Ketika mendatangi tukang sihir, pemuda itu dipukulnya kerana datang lambat. Hal itu diadukan kepada rahib. Rahib akhirnya berkata, kalau kamu takut tukang sihir, maka katakanlah, saya ditahan oleh keluarga saya. Dan apabila kamu takut pada keluargamu, maka katakanlah, saya ditahan oleh tukang sihir. Tatkala dia seperti itu, tiba-tiba dia tersempak seekor binatang besar yang telah menghalang orang ramai. Dia berkata, hari ini saya akan mengetahui sama ada tukang sihir yang lebih hebat atau rahib yang lebih hebat. Dia mengambil sebuah batu, kemudian dia berdoa, Ya Allah, jika ajaran rahib yang lebih engkau cintai daripada ajaran tukang sihir, maka bunuhlah haiwan ini sehingga orang ramai boleh meneruskan perjalanannya. Kemudian dia melemparkan batu itu. Dia berjaya membunuhnya dan orang ramai pun meneruskan perjalanan. Kemudian dia mendatangi rahib dan menceritakan kejadian itu kepadanya. Mendengar itu, rahib berkata, Hai anakku, engkau sekarang lebih utama daripadaku. Aku tahu di mana kedudukan kamu yang sebenar. Sesungguhnya engkau bakal diuji. Jika engkau benar-benar diuji, maka janganlah engkau beritahu tentang diriku. Pemuda tersebut memiliki kehebatan untuk menyembuhkan penyakit buta, sopak dan mengubati orang ramai dari setiap penyakit dengan izin Allah. Seorang buta yang dekat dengan raja mendengar hal itu. Akhirnya dia mendatangi pemuda itu dengan membawa hadiah yang berlimpah. Dia berkata, semua yang ada di sini adalah untukmu jika kamu mampu menyembuhkan diriku. Pemuda itu berkata, sesungguhnya saya tidak mampu menyembuhkan sesiapa pun. Sesungguhnya yang menyembuhkan itu hanyalah Allah Ta'ala. Jika anda beriman kepada Allah Ta'ala, saya akan memohon kepada Allah, maka dia pasti menyembuhkanmu. Lalu orang itu beriman kepada Allah dan Allah Ta'ala membuatnya sembuh. Dia kemudian mendatangi raja dan duduk di hadapannya, sebagaimana selama ini duduk menemani raja. Maka raja bertanya kepadanya,
siapa yang telah mengembalikan penglihatanmu ini? Dia menjawab, Tuhan hamba dan Tuhan tuanku adalah Allah. Maka raja menghukumnya dan terus menyeksanya, hingga akhirnya dia memberitahu tentang pemuda itu. Pemuda itu pun dihadapkan dan raja berkata kepadanya, Hai anakku, sihirmu telah sampai pada tingkat menyembuhkan penyakit buta, sopak, dan engkau telah berbuat ini dan berbuat itu. Dia menjawab, Sesungguhnya saya tidak dapat menyembuhkan sesiapa pun. Sesungguhnya yang menyembuhkan itu hanyalah Allah Ta'ala. Maka raja menghukumnya dan terus menyeksanya hingga dia memberitahu rahib. Rahib pun dihadirkan dan dikatakan kepadanya, Tinggalkanlah agamamu. Dia menolak. Maka raja memerintah dibawakan gergaji. Lalu gergaji itu diletakkan di atas kepalanya. Maka ia membelahnya hingga jatuhlah kedua belahan itu. Kemudian teman dekat raja dihadirkan dan dikatakan kepadanya, Tinggalkanlah agamamu itu. Dia pun menolak. Maka gergaji pun diletakkan di tengah-tengah kepalanya. Dia membelahnya hingga jatuhlah kedua belahannya itu. Kemudian pemuda itu dihadirkan dan dikatakan kepadanya, Tinggalkanlah agamamu. Dia menolak. Maka raja menyerahkannya kepada sekelompok sahabatnya. Dia berkata, Pergilah bawa ia ke gunung ini dan itu. Dan jika kamu telah sampai pada puncaknya, jika dia mahu meninggalkan agamanya, maka bebaskanlah dia. Tetapi jika tidak, maka lemparkan dia. Mereka membawanya pergi dan membawanya ke puncak gunung. Maka pemuda itu berdoa, Ya Allah, selamatkanlah saya daripada kejahatan mereka dengan sesuatu yang engkau kehendaki. Maka gunung pun bergegar, menggoncangkan mereka dan mereka pun jatuh. Dia berjalan menuju raja. Maka raja bertanya kepadanya, Apa yang telah dilakukan oleh sahabat-sahabatmu? Dia menjawab, Allah Ta'ala telah menyelamatkanku dari perbuatan jahat mereka. Maka raja menyerahkan kepada sekelompok sahabatnya dan bertitah, Bawalah dia dan naikkan dia di atas sebuah perahu hingga ke tengah laut. Jika dia meninggalkan agamanya, maka lepaskan. Jika tidak, maka ceburkan dia ke laut. Mereka membawanya. Dia berdoa, Ya Allah, selamatkanlah saya daripada kejahatan mereka dengan sesuatu yang engkau hendaki. Maka tiba-tiba kapal pun terbalik dan mereka mati tenggelam. Dia berjalan mendatangi raja. Raja bertanya kepadanya, Apa yang telah dilakukan oleh sahabat-sahabatmu? Dia menjawab, Allah Ta'ala telah menyelamatkan diriku daripada perbuatan jahat mereka. Lalu dia berkata kepada raja, Sesungguhnya Tuhan tidak mampu membunuh saya hingga Tuhan mahu mengerjakan apa yang saya perintahkan kepada Tuhan. Dia bertanya, Apa itu? Dia menjelaskan, Tuhan kumpulkan orang ramai dalam satu tanah lapang dan Tuhan salib saya di atas pohon kurma. Kemudian ambillah satu anak panah dari tempat penyimpanan kantung anak panah saya. Kemudian letakkan anak panah tepat pada tengah-tengah busur. Kemudian ucapkanlah dengan menyebut nama Allah, Tuhan pemuda ini. Setelah itu, panahlah saya. Maka sesungguhnya jika Tuhan melakukan hal tersebut, maka Tuhan pasti berjaya membunuh saya. Dia lalu mengumpulkan orang ramai dalam satu tanah lapang dan menyalipnya di atas batang pohon kurma. Kemudian dia mengambil sebilah anak panah dari kantungnya. Kemudian dia meletakkan anak panah di tengah-tengah busur panah. Kemudian dia mengucapkan dengan menyebut nama Allah, Tuhan pemuda ini. Kemudian dia mensasarkan anak panah itu kepadanya. Anak panah itu tepat mengenai pelipisnya. Dia meletakkan tangannya pada pelipisnya, kemudian meninggal dunia. Orang ramai pun mengucapkan, Kami beriman dengan Tuhan pemuda ini. Raja kemudian dihadapkan dan diberitahu, apakah Tuhan melihat apa yang dulu Tuhan khawatirkan? Orang ramai kini telah beriman. Dia memerintahkan supaya menggali parit di tepi-tepi jalan yang ada di sekitar perumahan. Maka parit pun digali dan api dinyalakan di dalamnya. Raja lalu berkata, Siapa yang tidak kembali dari agamanya, maka lemparkan ia ke dalamnya, atau perintahkan kepadanya, masuklah. Mereka lalu melakukan hingga datang seorang wanita. Dia bersama seorang anaknya yang masih kecil.
Wanita itu enggan untuk menceburkan diri ke dalam api. Namun anak kecil itu berkata kepadanya, "Ibu, bersabarlah, sesungguhnya engkau berada di atas yang benar." Diriwayatkan oleh Muslim. 32. Daripada Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW pernah melewati seorang wanita yang sedang menangis di sisi sebuah kuburan. Melihat itu, Nabi SAW bersabda, "Bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah." Dia menjawab, "Pergi dariku, kerana kamu tidak ditimpa musibah sama seperti musibahku ini." Wanita itu tidak mengetahui orang yang berkata itu adalah Nabi SAW. Orang lain memberitahukan kepadanya, "Sesungguhnya orang yang bercakap tadi itu adalah Nabi SAW." Dia segera mendatangi pintu rumah Nabi SAW. Ternyata dia tidak menjumpai penjaga pintu. Dia berkata, "Saya tadi tidak mengenali tuan." Mendengar itu, Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya sabar itu ada pada musibah yang pertama." Muttafaq alaih. Dalam satu riwayat Muslim, ia menangisi anaknya. 33. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tidak ada balasan bagi hamba-Ku yang mukmin apabila aku cabut nyawa kekasihnya dari penduduk dunia ini, kemudian dia mengharapkan pahalanya, melainkan dia memperoleh syurga." Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. 34. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ta'un. Baginda memberitahu bahawa ia adalah satu azab yang dikirim oleh Allah kepada orang-orang yang dia kehendaki. Namun Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi kaum mukmin. Tidaklah seorang hamba yang tinggal di daerah yang dilanda ta'un, kemudian dia tetap tinggal di dalam negerinya dengan sabar dan mengharap pahala, serta mengetahui bahawa tidak akan ada yang menimpanya melainkan apa yang telah ditentukan oleh Allah untuknya, kecuali baginya adalah seperti pahala orang yang mati syahid. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. 35. Daripada Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika aku menguji hamba-Ku ke atas kedua matanya, kemudian dia bersabar, maka aku menggantikan baginya kedua mata itu dengan syurga." Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. 36. Daripada Atta Ibni Abu Rabah, beliau berkata, Ibni Abbas radhiyallahu anhu telah berkata kepada saya, "Mahukah kamu aku tunjukkan kepada wanita yang termasuk penghuni syurga?" Saya menjawab, "Tentu." Beliau berkata, "Wanita berkulit hitam ini pernah mendatangi Nabi SAW dan berkata, sesungguhnya saya kerap tidak sedarkan diri, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya keadaan ini disembuhkan daripadaku." Baginda bersabda, "Jika engkau mahu bersabar, bagimu syurga. Jika engkau mahu, aku akan berdoa kepada Allah agar menyembuhkanmu." Mendengar itu, wanita ini berkata, "Kalau begitu, saya memilih untuk bersabar." Dia berkata lagi, "Ketika tidak sedarkan diri, keadaan diri saya kerap terdedah, yakni kepada orang lain. Jadi doakanlah agar saya tidak dipermalukan lagi, yakni di hadapan khalayak ramai." Baginda pun berdoa untuknya. Muttafaq alaih. 37. Daripada Abu Abdurrahman Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, seolah-olah saya melihat Rasulullah SAW sedang menceritakan tentang seorang Nabi daripada para Nabi. Semoga Allah mencurahkan selawat dan salam ke atas mereka, yang telah dipukul oleh kaumnya hingga berdarah. Sambil mengusap darah yang ada di mukanya, baginda berdoa, "Ya Allah, ampunilah kaumku, kerana sesungguhnya mereka tidak mengetahui." Muttafaq alaih. 38. Daripada Abu Sa'id radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, seorang Muslim
tidak ditimpa oleh rasa letih, penyakit, gelisah, sedih, gangguan ataupun kegundahan. Hingga duri yang menusuk pada dirinya, melainkan Allah menebus dengannya sebahagian dari kesalahan-kesalahannya. Muttafaq alaih. 39. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya masuk menghadap Nabi SAW yang ketika itu baginda sedang sakit demam panas. Saya berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Tuan mengalami sakit demam panas dengan sakit yang teramat sangat. Baginda bersabda, benar, sesungguhnya aku merasakan sakit demam panas sebagaimana dua orang di antara kamu yang merasakan sakit demam panas. Saya bertanya, kalau begitu Tuan mendapatkan 2 kali ganda pahala? Baginda menjawab, benar, memang begitu adanya. Tidaklah seorang Muslim yang ditimpa gangguan, duri dan lain-lain seumpamanya, melainkan Allah menebus dengannya keburukan-keburukannya dan dosanya berguguran bagaikan pohon yang merimbun daunannya. Muttafaq alaih. Kata al-wa'aq bererti sakit pada perut yang disertai panas. Namun pula yang mengatakan ia adalah sakit demam panas. 40. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka dia akan menimpakan musibah kepadanya. Muttafaq alaih. Para ulama menulis kata yusib dengan baris fathah pada huruf sad yang bermaksud ditimpa musibah, dan dengan baris kasrah yang bererti menimpakan musibah. 41. Daripada Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah sekali-kali salah seorang daripada kamu mengharapkan kematian kerana satu musibah yang menimpanya. Jika dia terpaksa berbuat demikian, maka ucapkanlah, ya Allah, hidupkanlah aku selagi hidup ini lebih baik bagiku, dan wafatkanlah daku jika kewafatan itu lebih baik untukku. Muttafaq alaih. 42. Daripada Abu Abdullah Khabab ibni Al-Arad radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami mengadu kepada Rasulullah SAW yang ketika itu baginda sedang berbantalkan kain burdah miliknya di bawah naungan Kaabah. Saya berkata, tidakkah Tuan memohon pertolongan untuk kami? Tidakkah Tuan berdoa untuk kepentingan kami? Mendengar itu, baginda menjawab, sungguh telah ada pada umat sebelum kamu seseorang yang telah ditangkap lalu dibuatkan untuknya lubang galian di tanah, kemudian dihumbankan ke dalamnya. Kemudian dibawanya gergaji, lalu gergaji itu diletakkan di atas kepalanya dan tubuhnya dibelahi menjadi 2 bahagian dan disisir dengan sisir besi hingga daging dan tulangnya koyak dan patah. Namun ternyata itu tidak memalingkan ia dari agamanya. Demi Allah, Allah pasti menyempurnakan agama ini hingga seorang yang berjalan dari Syana menuju Hadramaut tidak merasa takut kecuali kepada Allah, meskipun serigala tetap sentiasa menjadi ancaman ke atas kambing-kambingnya. Akan tetapi kamu terlampau tergesa-gesa, yakni untuk segera meminta pertolongan Allah. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Dalam satu riwayat, ketika itu baginda sedang berbantakan burdah dan kami telah mengalami seksaan dan kekejaman orang-orang musyrik yang teramat sangat. 43. Dari Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, pada waktu perperangan Hunain, Rasulullah SAW mengutamakan orang-orang tertentu dalam membahagikan harta. Baginda memberi Al-Aqra Ibni Habis sebanyak 100 ekor unta, memberi Uyainah Ibni Hish juga sebanyak itu. Baginda memberi beberapa orang pembesar Arab dan mengutamakan mereka pada hari itu dalam pembagian harta. Melihat itu, seseorang berkata, demi Allah, pembahagian ini tidak adil dan tidak bertujuan untuk mencari redha Allah di dalamnya. Mendengar itu, saya berkata, demi Allah, saya sungguh akan melaporkan kata-katamu ini kepada Rasulullah SAW. Saya segera mendatangi baginda dan saya menceritakan kepada baginda apa yang dikatakan itu tadi.
Wajah baginda berubah hingga berwarna merah. Kemudian baginda bersabda, "Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada Musa. Dia disakiti lebih dari ini, namun dia tetap bersabar." Saya berkata, "Tidak diragukan lagi, aku tidak akan melaporkan kepada baginda satu ucapan pun yang boleh menyakiti perasaan baginda setelah peristiwa itu." Muttafaq alaih. 44. Daripada Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang hamba-Nya, Dia menyegerakan hukuman untuknya di dunia. Dan apabila Allah menghendaki keburukan, Dia menahan hukuman daripadanya kerana dosanya hingga dia menunaikannya pada hari kiamat kelak." Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya besar balasan yakni pahala bergantung kepada besar pahala yakni cubaan. Sesungguhnya Allah Ta'ala apabila Dia mencintai satu kaum, pasti Dia menguji mereka. Barang siapa redha, baginya adalah redha Allah. Dan barang siapa murka, baginya adalah murka Allah." Diriwayatkan oleh Al-Tirmizi. Beliau berkata, hadis ini hasan. 45. Daripada Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, adalah seorang anak lelaki Abu Talhah radhiyallahu anhu mengeluh sakit. Namun Abu Talhah tetap keluar mengadakan suatu perjalanan. Akhirnya anaknya yang masih kecil itu meninggal dunia. Tatkala Abu Talhah pulang ke rumahnya, beliau bertanya, "Apa yang dilakukan oleh anak kita?" Ummu Sulaim yang merupakan ibu kepada anak kecil itu menjawab, "Dia lebih tenang daripada sebelumnya." Ummu Sulaim segera menghidangkan makanan malam untuknya dan Abu Talhah pun menikmati makan malamnya. Kemudian beliau mendapatkan kenikmatan daripada Ummu Sulaim. Setelah selesai, isterinya berkata, "Mereka telah mengkebumikan anak kita itu." Keesokan harinya, Abu Talhah segera menemui Rasulullah SAW lalu menceritakan kepada baginda apa yang sedang dialaminya. Baginda bertanya, "Apakah kalian telah berbulan madu malam tadi?" Dia menjawab, "Ya." Baginda berdoa, "Ya Allah, berkahilah untuk mereka berdua." Ummu Sulaim kemudian melahirkan seorang bayi lelaki. Abu Talhah berkata kepadaku, "Bawalah anak ini datang ke hadapan Nabi SAW." Abu Talhah membekalkan bersamanya beberapa butir kurma. Kemudian baginda bertanya, "Apakah ada sesuatu bersama anak ini?" Dia menjawab, "Ya, beberapa butir kurma." Nabi SAW mengambilnya lalu mengunyahnya. Kemudian mengambilnya dari mulut baginda dan meletakkannya pada mulut si bayi itu. Kemudian mentahnikkannya, yakni menggoleskannya pada langit-langit di bahagian atasnya dan memberinya nama Abdullah. Muttafaq alaih. Dalam salah satu riwayat oleh Al-Bukhari, Ibni Unayyah berkata bahawa seorang Ansar berkata, "Maka saya lihat 9 orang anak lelaki yang kesemuanya telah mahir membaca Al-Quran, yakni anak-anak Abdullah, bayi yang baru dilahirkan tadi." Dalam riwayat Muslim, telah meninggal dunia anak lelaki Abu Talhah dari Ummu Sulaim. Ummu Sulaim berkata kepada keluarganya, "Janganlah kalian bercerita kepada Abu Talhah tentang anaknya hingga aku sendiri yang akan menceritakan kepadanya." Abu Talhah pun tiba dan Ummu Sulaim segera menghidangkan makan malam kepadanya. Dia pun makan dan minum. Kemudian Ummu Sulaim berdandan untuknya dengan cara dandanan yang lebih baik daripada dandanan sebelum ini. Abu Talhah kemudian menjimaknya. Ketika Ummu Sulaim merasa bahawa suaminya benar-benar telah puas menikmatinya, dia berkata, "Hai Abu Talhah, beritahu kepada saya bagaimana seandainya suatu kaum meminjam barang-barang mereka kepada satu keluarga, kemudian mereka minta dipulangkan semula barang-barang mereka. Apakah mereka berhak menolak mereka?" Abu Talhah menjawab, "Tidak." Maka Ummu Sulaim berkata, "Harapkanlah pahala, yakni dari Allah kerana musibah yang menimpa anak lelakimu." Perawi berkata, maka dia marah. Kemudian berkata, "Kamu telah membiarkanku sehingga ketika aku telah berlumuran seperti ini, barulah kamu menceritakan kepadaku tentang anak lelakiku yang telah meninggal dunia?" Dia berangkat keluar mendatangi Rasulullah SAW lalu menceritakan kepada baginda tentang apa yang telah terjadi. Rasulullah SAW bersabda, "Semoga Allah memberkahi dalam malam kalian." Perawi berkata, maka Ummu Sulaim mengandung.
Perawi berkata, adalah Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan dan Ummu Sulaim ketika bersama baginda. Adalah Rasulullah SAW jika datang ke Madinah dari sebuah perjalanan, baginda tidak memasuki pada waktu malam hari. Mereka bertahan berhampiran Madinah. Tiba-tiba Ummu Sulaim mengalami pendarahan. Abu Talhah bertahan menguruskan. Sementara Rasulullah SAW meneruskan perjalanan. Perawi berkata, Abu Talhah berkata, sesungguhnya engkau mengetahui, wahai Tuhanku, bahawa saya sangat senang keluar bersama Rasulullah. Apabila baginda keluar dalam satu perjalanan dan masuk bersamanya apabila beliau masuk ke Madinah. Kini aku telah bertahan dengan suatu yang engkau sendiri telah melihatnya. Ummu Sulaim berkata, hai Abu Talhah, aku tidak lagi merasakan apa yang tadi aku rasakan. Berangkatlah. Kami berangkat meneruskan perjalanan. Dan dia mengalami pendarahan lagi ketika sudah tiba di Madinah dan melahirkan bayi lelaki. Ibu saya berkata kepada saya, hai Anas, jangan ada seorang pun yang menyusuinya sebelum dia dibawa esok pergi menghadap Rasulullah SAW. Ketika pagi hari, aku segera menggendongnya dan membawanya kepada Rasulullah SAW. Perawi menyebutkan hadis hingga selesai. 46. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, seseorang itu tidak disebut gagah kerana selalu menang bergulat. Akan tetapi orang gagah adalah orang yang mampu mengawal nafsunya ketika marah. Muttafaq alaih. As-sara'atu. Makna asalnya menurut orang Arab adalah orang yang sentiasa mengalahkan lawan-lawannya ketika bertarung. 47. Daripada Sulaiman ibn Syurat radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya sedang duduk bersama Nabi SAW. Pada waktu itu ada dua orang sedang mencela. Salah seorang daripada keduanya telah merah wajahnya dan keluar otot-otot lehernya. Melihat itu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya saya mengetahui satu kalimat yang seandainya dia membacanya, tentu hilang darinya apa yang sedang dia rasakan. Andaikan dia membacanya, aku berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang direjam. Tentu akan hilang apa yang sedang dia alami itu. Maka berkata kepada orang yang sedang marah itu, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, pohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang direjam. Muttafaq alaih. 48. Daripada Muaz ibni Anas radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mampu mengawal marah padahal dia mampu melempiaskannya, maka Allah memanggilnya di hadapan para makhluk pada hari kiamat kelak dengan menyuruhnya memilih para bidadari yang mana dia hendaki. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al-Tirmizi. Beliau berkata, hadis ini hasan. 49. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa seorang berkata kepada Nabi Rasulullah SAW, nasihatilah diriku. Baginda bersabda, janganlah kamu marah. Baginda mengulang-ulang sabdanya ini berkali-kali dengan bersabda, janganlah kamu menjadi pemarah. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. 50. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, bala itu sentiasa ada pada orang mukmin dan mukminah sama ada pada dirinya, anaknya dan hartanya, sehinggalah dia bertemu dengan Allah Ta'ala tanpa membawa dosa sedikit pun. Diriwayatkan oleh Al-Tirmizi. Beliau berkata, hadis ini hasan sahih. 51. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Uyainah ibni Hish telah tiba di Madinah. Dia singgah di rumah anak lelaki saudaranya yang bernama Al-Khur ibni Khais. Dia termasuk antara sekian orang yang kerap ditemui Umar radhiyallahu anhu. Adalah para qurra dan orang-orang yang menjadikan anggota majlis musyawarah Umar radhiyallahu anhu, terdiri daripada orang tua dan orang muda. Uyainah berkata kepada anak saudaranya itu, hai anak saudaraku, kamu mempunyai kedudukan di sisi Al-Amir Al-Khalifah ini, maka pohonlah untukku kebenaran untuk berjumpa dengannya. Dia segera meminta izin untuknya, lalu Umar mengizinkannya. Tatkala masuk, dia berkata, hei,
Hai anak Al-Khattab, demi Allah, kamu tidak memberi kami sesuatu yang banyak dan kamu tidak melaksanakan hukum di kalangan kami dengan adil. Mendengar itu, Umar marah hingga berhasrat membelasahnya. Al-Hur berkata kepadanya, wahai Amir Al-Mu'min, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi-Nya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Surah Al-A'raf ayat 149. Sesungguhnya dia ini termasuk orang-orang yang bodoh. Demi Allah, Umar tidak pernah membaca ayat ini dengan cepat ketika membacanya. Umar adalah seorang yang sentiasa menghayati isi kandungan kitab Allah. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. 52. Daripada Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya akan ada sesudahku jika ingin menang sendiri dan perkara-perkara lain. Mereka bertanya, ya Rasulullah, lalu apa yang Tuan perintahkan kepada kami ketika berhadapan dengan situasi itu? Baginda bersabda, kamu tunaikan hak yang menjadi kewajipan kamu dan pintalah kepada Allah apa yang menjadi hakmu. Muttafaq alaih. Al-Asroh adalah keinginan menguasai sesuatu dan memonopoli supaya orang-orang yang memiliki hak di dalamnya tidak memperolehinya. 53. Daripada Abu Yahya Usaid ibn Hudayr radhiyallahu anhu bahawa ada seorang Ansar berkata, ya Rasulullah, mengapa Tuan tidak menyuruh saya menjalankan tugasan penting sebagaimana Tuan telah memberi tugasan penting kepada si fulan dan si fulan? Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kamu sesudahku nanti akan menjumpai al-sarah, yakni sikap mementingkan diri sendiri. Maka bersabarlah hingga kamu berjumpa denganku di telaga kelak. Muttafaq alaih. 54. Daripada Abu Ibrahim Abdullah ibni Abu Awfa radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW pada sebahagian hari-hari peperangan menunggu, yakni musuh, hingga tak sekala matahari telah tergelincir, beliau berdiri di tengah-tengah mereka dan bersabda, wahai umat manusia, janganlah kamu mengharapkan untuk bertemu musuh. Pohonlah keselamatan kepada Allah. Jika kamu bertemu dengan mereka, maka bersabarlah dan ketahuilah bahawa syurga itu di bawah bayang-bayang naungan pedang. Kemudian Nabi SAW berdoa, ya Allah, Zat yang menurunkan Alkitab, yang menjalankan awan dan menghancurkan musuh-musuh, hancurkanlah mereka dan menangkanlah kami ke atas mereka. Muttafaq alaih. Wabillahi taufiq.